Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak berkongsi dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat semua tentang toksik dalam badan kita. So, macam mana kita nak tahu toksik dalam badan kita ni banyak ke, sikit ke? Kita tak tahu kan sebab dia dalam badan. So, antara benda yang kita kena tahu adalah kita boleh tanya soalan-soalan ni. Soalan-soalan yang saya nak bagikan ni ada dalam 12 soalan. Kita tanya pada diri kita, kalau ada jawab 3 ataupun lebih dari soalan-soalan ini anda jawab ya, maknanya memang badan anda bertoksik. Okey, soalannya, adakah anda selalu berasa letih dan penat? Yang kedua, adakah anda mempunyai masalah daya tumpuan yang lemah? Maknanya kita tak boleh fokus lah. Yang ketiga, adakah anda sering mengalami sakit belakang ataupun sakit kepala? Selalu migraine. Sikit-sikit migraine. Okey. Yang keempat, adakah berat badan kita berlebihan atau berkurangan? Apa kena-mengena kan berat badan ni? Ada, banyak kena-mengena. Lepas tu, nombor 5, adakah anda selalu atau suka makan makanan yang bergoreng, berlemak, berminyak atau makanan yang diproses? Keenam, adakah anda selalu makan di luar? Jarang masak di rumah. Macam kalau 3-4 kali seminggu macam tu. Itu maknanya kerap lah makan di luar. Lepas tu yang ketujuh, adakah anda seorang perokok ataupun perokok pada masa lalu? Mungkin sekarang anda stop tapi anda seorang perokok yang tegar pada masa lalu. Ke-8, adakah anda selalu mengalami masalah gastrik? Macam contoh perut selalu kembung, angin, especially selepas makan. Okay. Yang ke berapa Yang ke-9, adakah anda anda selalu mengantuk pada waktu petang? Pada waktu petang je badan dah jadi letih, secepat penat dan selalu mengantuk. Okay. Yang ke-10, adakah anda seorang yang selalu mengambil ubat-ubatan ya, selalu makan Panadol ke, ataupun anda mempunyai penyakit, anda memang ambil prescription ubat daripada doktor. Contoh macam sakit-sakit sendi ke, sakit lain kan. Yang ke-11, adakah anda kerap mengalami sembelit? Itu very obvious lah sembelit. Dan yang ke-12, yang terakhir, adakah anda sering menghadapi insomnia? Insomnia ni maknanya susah nak tidur. Kalau ada jawab daripada semua 12 soalan ni ada jawab 3 daripadanya ya ataupun lebih, bermakna anda perlu menjalankan proses detoksifikasi pada badan anda. So apa dia? Macam mana kita nak tahu badan kita? Itu kita dah tahu kan. Kalau kita jawab ya daripada soalan-soalan ni, maknanya badan kita memang bertoksik. So macam mana kita nak badan kita ni, kita nak nyahkan toksik pada badan kita ni? Okey, sebelum tu saya nak cakap, badan toksik ni sebenarnya badan kita ni secara semula jadi kita boleh nyahkan toksik Macam contoh pada fungsi-fungsi pada badan kita yang menyingkirkan toksik tu secara dan menetralkan toksik melalui usus, hati, limpa, paru-paru dan kulit kita. Jadi sekarang ni banyak pencemaran selain pada makanan kita ada pencemaran udara, air kita, makanan yang kita diproses. Jadi pengumpulan toksik ni menyebabkan kesihatan fizikal dan mental, termasuk mental kita ni senang terjejas. Toksik ni juga boleh menyebabkan badan kita terlalu letih dengan kronik. Kadang-kadang bukan letih saja, badan kita senang berbau. Paling obvious sekarang bila insomnia lah, susah nak tidur dan sakit kepala. Banyak simptom lain lah. Macam tadi antara soalan-soalan yang saya tanya tu, itu adalah simptom jugalah. Bila toksik dah banyak dekat dalam badan kita, toksik ni dah satu benda asing tau dalam badan kita. So dia bukan benda yang sepatut ada dalam badan kita. Jadi ia mencetuskan tindak balas. Tindak balas tu dipanggil keradangan, inflammation. Jadi sebagai usaha, keradangan ni timbul sebab dia badan kita bertindak balas sebagai usaha untuk menentang toksik yang masuk dekat dalam badan kita. Jadi bila keradangan ditunjukkan dengan terjadinya bila keradangan ni muncul, maknanya terjadilah penyakit pada badan kita. Contoh macam penyakit jantung, asma, eczema dan sebagainya.
Jadi antara perkara yang obvious juga bila badan kita bertoksik adalah masalah penghadaman. Ini very obvious ya, masalah usus kita, masalah penghadaman. Saluran penghadaman kita ni, saluran usus kita ni adalah salah satu cara penyingkiran toksik yang sangat penting pada tubuh badan kita. Seorang tu mempunyai toksik yang banyak, seorang yang mempunyai toksik yang banyak mungkin akan very obvious ya, dia akan mengalami masalah pencernaan. Masalah pencernaan ini akan menyebabkan timbulnya sembelit, ulcer usus dan buasir. Ramai tahu saya punya kawan-kawan, in fact saya dulu pun antara salah seorang pesakit yang mengalami masalah sembelit yang kronik ya, sampai berdarah kan, tapi saya belum ke tahap buasir lagi lah. Dan masalah eczema kulit. Sebab apa? Sebab badan kita ada masalah di bahagian usus kita dan proses penghadaman dengan toksik yang banyak. Bila masalah kulit ni pun very obvious. Sekarang orang kita especially budak-budak banyak masalah kulit kan. Masalah kulit seperti jerawat. Remaja kita kan banyak jerawat waktu remaja. In fact sampai ketua pun ada masalah acne ni. And then masalah eczema. Eczema very obvious kan, ramai sekarang orang kena masalah eczema. Ini semua sebabnya terjadi sebab toksik yang berlebihan dalam badan kita. Jadi toksik ni antara toksik yang bahaya pada badan kita adalah logam berat terdiri daripada yang boleh menyebabkan kita mengalami masalah daya ingatan. Logam berat ni terdapat pada makanan jugalah dan ini boleh menyebabkan kita mengalami daya ingatan yang kurang kalau untuk budak-budak yang tengah belajar remaja, dia mengalami masalah tumpuan dan juga masalah pembelajaran yang very obvious dan susah nak menghafal itu, dan ini akan menyebabkan dia punya result yang keluar tu selalunya lemah dalam pembelajaran, pemikiran kabur dan selalu terjadinya mood swing. Mood swing ni sangat bahaya jugalah especially budak-budak remaja. Kadang-kadang kita pelik kenapa anak-anak kita ni kerap macam marah baran kan. Antara sebabnya selain daripada spiritual adalah pemakanan kita, badan kita banyak toksik. Jadi ini juga menyebabkan toksik yang berlebihan dalam badan menyebabkan ketidakseimbangan hormon pada tubuh badan kita. Sebab bila hormon tak seimbang, terutamanya pada wanita lah, pada wanita, dia akan menyebabkan pada simptom-simptom macam PMS, fibroid, cyst, endometriosis kan. Jadi benda-benda ni semua akan effect kita punya lifestyle, kita punya emosi juga satu pain selain pada kesakitan, dia akan menyebabkan proses seorang wanita itu terganggu dia punya kesuburan dan mungkin akan effect dia untuk untuk perancangan dia untuk mengandung, untuk hamil. Jadi kita tengok dengar toksik tu macam simple, tapi sebenarnya dia boleh effect tubuh badan kita dengan begitu serius. Jadi kita kena peka apa jadi kat badan kita. Kalau kita selalu rasa macam soalan-soalan yang saya tanya tadi tu, kalau ada 3 saja jawapannya ya, so bermakna badan anda bertoksik. Okey, kadang-kadang kita pandang ringan benda ni, tapi sebenarnya inilah yang menyebabkan kepada penyakit-penyakit yang kritikal yang badan kita hadapi. So sangat-sangat penting sebenarnya kita kena detox badan kita dengan cara yang betul. Okey, so itu saja perkongsian saya hari ini tentang toksik dalam badan. InsyaAllah ada rezeki saya akan sambung lagi dengan topik-topik yang lebih mungkin menarik bagi kita semua InsyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum.